Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma.
kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kita bersama lagi dalam Bicara Nasional. Kita akan membicarakan tajuk BN, Kestabilan dan Kemakmuran. Dan malam ini kita bersama tetamu khas, Datuk Seri M. Saravanan yang merupakan ahli Parlimen Tapah. Saya boleh panggil yang berhormat kerana masih lagi merupakan Menteri Sumber Manusia, Caretaker Government walaupun Parlimen telah dibubarkan. Dan kita akan berdepan dengan PRU15 pada 19 bulan 11 nanti. Dan Datuk Seri kita lihat landscape politik banyak berubah. Dan saya nak pergi terus kepada soalan yang pertama. Datuk Seri Menteri Sumber Manusia, kita lihat pada PRU14 yang lalu, Barisan Nasional tumbang. Dan kita tahu mereka datang dengan pelbagai janji manifesto, mereka datang dengan pelbagai hasutan, fitnah dan sebagainya. Tapi yang saya tertarik ialah janji mereka untuk menyediakan 1 juta peluang pekerjaan kepada anak muda. Apa komen YB? Terima kasih Datuk Adnan. Ya. Kita berjumpa sekali lagi. Dan selamat salam keluarga Malaysia. Betul. Kita PRU14 telah menjadi satu pengajaran kepada warga Malaysia, khususnya pengundi, di mana mereka termakan dengan janji-janji PRU, dan akhirnya orang yang telah janji menyatakan ini bukanlah kitab suci. Janji manifesto ini bukanlah kitab suci untuk kita ikut 100%. Tetapi kalau kita lihat sejarah negara kita, sejak pilihan raya pertama sehingga pilihan raya ke-14, apa yang kita janji kepada rakyat sebagai kerajaan Barisan Nasional, kita telah menunaikan. Kita tak pernah menafikan. Yang saya anggap yang paling buruk adalah generasi muda. Generasi muda telah termakan dengan janji-janji PH, kerajaan semasa itu, dan kebetulnya sebaik saja tubuhkan kerajaan, mereka terus memecatkan 17,000 pekerja kontrak di semua sektor. Ini telah membuat satu keburukan kepada negara sebab 17,000 ni bukan satu angka yang kecil. Betul. Inilah golongan yang mengundi kepada kerajaan pada masa sebahagian mereka. Sebahagian itu termakan dengan janji-janji palsu, termakan dengan fitnah pelbagai dalam sosial media. Dan akhirnya rakyat sedar bahawa mereka tidak boleh menunaikan apa yang mereka telah janji kepada rakyat. Tambahan pula, dalam masa 22 bulan, kita lihat, dalam masa 22 bulan, apabila mereka menghadapi pilihan raya ke-14, mereka jadi satu pasukan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tetapi dalam masa 22 bulan, mereka telah menjadi 5 pasukan berlainan. Sehingga mereka bertanding secara berasingan di Melaka dan Johor. Betul. So, sekali lagi kalau kita masih nak bagi undi kepada mereka, keadaan akan jadi sama. Saya tak lihat sebarang perubahan. Tak nampak Dan Datuk Seri, saya juga lihat perubahan landscape ini. Barisan Nasional saya ingat berhadapan dengan cabaran yang besar. Bagaimana Datuk Seri melihat sentimen masyarakat India, terutama sekali pengundi-pengundi masyarakat India terhadap Barisan Nasional berbanding sentimen pada PRU14? Ada perbezaan? Jauh perbezaannya, jauh berbeza kali ini sebab selepas PRU14, walaupun dapat 4 menteri daripada masyarakat India, tetapi menteri-menteri ini daripada parti multiracial. Mereka tidak boleh bantu mana-mana kaum tertentu. Apabila rakyat masyarakat India menghadapi berjumpa dengan menteri-menteri PH pada ketika itu, mereka kata, saya bukan parti India. Saya kena jaga semua kaum sebab sama nasib saya akan ditentukan oleh pelbagai kaum. Maka saya tak nak ada brand sebagai pembantu masyarakat India. Tetapi bagi pihak MIC, kita selain daripada kawasan, di luar kawasan, kita masih membantu masyarakat India sebagai parti tunggal untuk membela nasib masyarakat India. Fokus tu begitu jelas. Jelas. Dan isu-isu dibangkitkan oleh MIC, khususnya kita lihat dalam perhimpunan MIC, berkaitan dengan masyarakat India. Dari segi peluang pekerjaan, pendidikan, bantuan kewangan untuk peniaga-peniaga dan semuanya ke arah masyarakat India.
Tetapi kalau mesyuarat agung parti-parti lain, tak kira sama ada PKR, DAP, mereka tidak boleh memberi keutamaan kepada mana-mana kaum tertentu. Ini satu kecacatan. Maka masyarakat India mula percaya bahawa kemungkinan besar hanya MIC boleh membantu mereka. Sebab tu kita jelas lihat keputusan pilihan raya negeri Melaka dengan Johor undi tambah pada masyarakat India, MIC. Yang kedua, kalau saya nak bagi satu contoh yang jelas, kita lihat di Gadik, di Melaka. Kedua-dua calon adalah daripada masyarakat India. Kebetulannya satu daripada DAP dan satu daripada Barisan Nasional MIC. Yang calon pertama adalah Adun yang sedia ada, Early Exco Kerajaan Negeri Melaka. Tetapi kita letak muka baru, masyarakat India masih memberi kepercayaan kepada muka baru daripada MIC. Ini menunjukkan masyarakat India dah mula kurang kepercayaan terhadap parti-parti lain dari segi membela nasib mereka. Saya tertarik bila YB sebut tentang muka baru. Kita tahu pengerusi Barisan Nasional juga mengumumkan 70% muka baru. Dan bagaimana kali ini MIC menampilkan bagaimana calon-calon MIC di peringkat DUN dan juga di peringkat Parlimen? Saya lihat apa yang dalam fikiran Presiden MIC, sebahagian besar adalah muka-muka baru. Melihat memandangkan MIC hanya bertanding lebih kurang 9 atau 10 kerusi Parlimen dan kerusi DUN di bawah negeri, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, memang akan ada calon-calon baru, muka baru dan juga termasuk wanita. Termasuk wanita. Kita lihat sebab undi wanita ni cukup penting. Sebab tu kita lihat walaupun MIC kerusi hanya 9 kerusi, kita masih bagi ruang kepada wanita. Dan dari segi keseluruhan kita lihat jumlah pengundi daripada 21 juta ni hampir separuh, atau sedikit lebih daripada separuh adalah wanita. So golongan wanita ni amat penting. Syukurlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Semua Manusia untuk memberi jaringan keselamatan kepada 150,000 suri rumah tangga. Suri rumah yang ada di rumah telah pun dibekalkan dengan jaringan keselamatan. Sebab ini satu perkara yang cukup penting saya lihat, khususnya semasa PKP. Sebagai kementerian dipertanggungjawabkan melalui perkeso untuk membela kebajikan rakyat. Saya lihat sebahagian besar daripada B40 dan hampir ke semua B40 dan sebahagian besar daripada M40 tiada mempunyai sebarang jaringan keselamatan. Jaringan keselamatan amat penting, khususnya mereka dalam sektor swasta. Apabila suami menghadapi masalah krisis ekonomi dan kegawatan, wanita-wanita khususnya suri rumah tiada sebarang jaringan keselamatan. Maka Kementerian Semua Manusia telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan peruntukan lebih kurang 20 juta. Kita telah memberi jaringan keselamatan kepada 150,000 wanita dalam kumpulan yang berdaftar dengan IKASI B40. Saya percaya perkara ini perlu diperluaskan. Sekiranya masa dan kedudukan ekonomi izinkan, memang saya sebagai Menteri Semua Manusia, cadangan saya kepada Kabinet dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara ini perlu diluaskan kepada semua suri rumah yang sedia ada. Datuk Seri, kita tahu tahun hadapan 2023 cabaran ekonomi, laporan Bank Dunia, keadaan ekonomi akan melalui masuk fasa kemelesetan di peringkat ekonomi dunia. Tapi kita rasa cabarannya cukup besar. Bagaimana di peringkat Kementerian Semua Manusia kita nak menghadapi cabaran ekonomi dan bagaimana kita nak mewujudkan peluang pekerjaan? Saya lebih yakin dengan Barisan Nasional sebab janji 1 juta peluang pekerjaan itu akhirnya memang tidak tertunai. Saya anggap Dato' Adnan ini satu soalan yang cukup penting yang harus difikir oleh warga Malaysia, khususnya pengundi. 2023 bukan Malaysia, dunia akan mengalami krisis ekonomi yang cukup kritikal. Dalam keadaan krisis ekonomi, biar apa juga krisis negara boleh menghadapi krisis ekonomi, krisis kesihatan seperti COVID dan sebagainya. Yang paling penting adalah kestabilan politik. Kita perlu ada kestabilan politik sekiranya kita ingin mengatasi krisis ekonomi. Memandangkan ini adalah satu global fenomena. Dan kita lihat sejarah telah membuktikan apabila apa akan berlaku sekiranya tiada kerajaan stabil. Dan kita lihat dari negara kita sebagai contoh. Kalau negara-negara barat telah berjaya dalam masa 500 tahun. Kita lihat dari segi melahirkan golongan sederhana, middle class society. Negara-negara barat telah belanja lebih kurang 500 tahun.
Tetapi kita berjaya tahap yang sama dalam masa 50 tahun sejak merdeka. Maka salah satu sebab asas adalah, walaupun kewibawaan dan pelbagainya, tetapi salah satu asas kejayaan kita adalah kestabilan politik berterusan di bawah kerajaan Barisan Nasional. Hanya sekali je kita tukar kerajaan. Sekalinya kita tukar kerajaan, tengok apa jadi. Kita dah macam ketinggalan. Nasib baik kita sempat memerintah lagi masa pada musim Covid. Kalau tidak, rakyat akan menghadapi masalah lagi. Cuba kita fikir, sejak mereka ambil alih pucuk pimpinan, ambil alih kerajaan, tema mereka, tak ada duit. Minta apa juga tak ada duit. Tak ada duit. Kerajaan sebelum ni dah bankruptkan negara. Kerajaan sebelum ni dah ada hutang 1 trilion. Rakyat minta bantuan, jangan lupa rakyat minta bantuan, apa slogan mereka? Cuba ikat perut. Sehingga mereka minta penjawat awam ikat perut. Tetapi, apabila tukar je kerajaan, dalam masa seminggu, 2 minggu, mantan Perdana Menteri boleh mengumumkan rancangan packages pelbagai dengan berbilion-bilion untuk mengatasi COVID dan sebagainya. Berarti memang kita ada kewangan yang kukuh. Cuma mereka tidak tahu mengurus. Dan bila kita bicara soal tidak tahu mengurus ini, dia sangat berkait tentang bagaimana kita nak membangunkan ekonomi, meyakinkan pelabur. Mereka saya lihat mungkin anak-anak muda tak tahu. Tapi walaupun saya fikir anak-anak muda hari ini cukup matang. Tapi mungkin dari segi ekonomi mereka tak faham. Tetapi kita lihat. Jadi ada hubung kait tu, politik dengan ekonomi tu. Apabila kita lihat 22 bulan, yang mereka laksanakan, yang pertama, kata janji-janji pilihan raya bukan kitab suci. Tak perlu menunaikan. Yang kedua, mengurangkan kontrak workers. Hampir 70,000 telah hilang peluang pekerjaan. Yang ketiga, mereka lebih minat untuk buat kerja polis. Menuduh sana, menuduh sini. Itu je. Yang keempat, kita lihat mereka tidak dapat mengurus ekonomi, tetapi lebih minat untuk jual aset-aset negara. Maknanya bukan menambahkan pendapatan, tetapi jual aset negara. Ini adalah pendekatan mereka dan akhirnya mereka gagal. Dan kita tidak boleh. Yang penting rakyat kena faham, tahun hadapan adalah tahun yang cukup penting untuk mengatasi krisis ekonomi global. Maka kita perlu adakan sebuah kerajaan stabil dan berpengalaman. YB lihat mereka datang lagi kali ni. Saya nampak Rafizi keluar semula selepas PS menang, dia hilang. Kemudian dia keluar semula. Dan mereka datang dengan, saya lihat, cara kempen yang sama. Dia menyerang, menunjukkan kelemahan-kelemahan Barisan Nasional. Adakah ini boleh membangunkan negara? Ini boleh menyelesaikan kestabilan politik? Saya komen lepas tu, saya dengar Rafizi marah dengan saya. Saya tak tahu kenapa dia marah dengan saya. Komen tu hak saya lah. Dia pun komen pasal semua orang. Betul. Apabila orang komen pasal dia marah. Sebab tu saya kata, apabila ada soalan di Parlimen, saya kata Rafizi ni, dia insan ajaib. Insan ajaib Insan ajaib, dia muncul musim pilihan raya, lepas tu dia akan hilang. Contoh saya nak tanya anak-anak muda kita. Rafizi lah yang menjadi campaign manager untuk PRU ke-14. Betul. Di mana dia gunakan inwalk, pergi sana, pergi sini, campaign sehingga jatuhkan kerajaan. Selepas kerajaan dijatuhkan, immediately 17,000 pekerja di sektor kerajaan telah basic contract telah dihentikan. Di mana pergi Rafizi? Kalau dia begitu pandai sangat, boleh menentukan corak kerajaan. Di mana dia masa Covid? Maksudnya sepatutnya kalau dia ada formula, tak perlu buang 17,000 tu. Kita apabila negara menghadapi krisis, negara menghadapi masalah, kita tak lihat pun penglibatan Rafizi. Tak lihat pun dia punya idea yang bernas. Tak lihat apa-apa peranan di Rafizi. Tapi sampai dia punya kelebihan saya lihat. Sebab saya kata dia modal insan ajaib. Saya lihat dia punya modal adalah hanya boleh memutarbalikkan fakta. Itu je dia punya kelebihan. Dan dia akan teruskan dia dengan akan buat politik begitu. Lepas tu dia akan hilang. Datuk Seri, saya yakin Datuk Seri akan mempertahankan Parlimen Tapah. Saya yakin kita tak pasti lagi. Kita belum tunggu pengumuman calon-calon dan saya yakin Datuk Seri akan pertahankan Parlimen Tapah. Tapi kita nampak ada trend yang begitu tak tahu, saya pun tidak faham. Trend di mana mereka sering menamakan calon-calon Pakatan Harapan berpindah-pindah. Mereka yang kita namakan hari ini dinamakan politik nomad, politik berpindah randah. Mana Anwar Ibrahim dulu di Matampau, kemudian pergi ke Port Dickson, kali ini kata nak bertanding di Tambun. Jadi dia nak menimbulkan, dia kata saya akan jadi Perdana Menteri bagi negeri Perak. Apa pandangan Datuk Seri tentang
politik pindah ganda. Ini rakyat perlu menilai. Kita lihat. Ini satu cara you elak daripada komitmen. Kalau calon daripada Barisan Nasional, kita menghadapi pilihan raya selepas membantu rakyat dengan pelbagai program-program untuk membasmi kemiskinan dan sebagainya. Tetapi apabila mereka bertanding atas tiket pembangkang, mereka tak buat apa-apa. Kalau hari ini kita kembali ke politician, kita boleh tanya rakyat politician apa sumbangan Anwar Ibrahim. Begitu juga pemimpin-pemimpin lain. Mereka boleh tukar-tukar. Jadi mereka tak perlu dinilai oleh rakyat, jadi mereka lompat. Lompat ke tempat lain tak perlu dinilai. Jadi macam Datuk Seri di Tapah sendiri Sejauh ni apa perancangan Tapah dan bagaimana? Kita lihat Tapah ni bukan orang kena faham dari segi pembangunan. Tapah ni bukanlah bandar-bandar besar. Saya tidak boleh bina Twin Tower dekat Tapah. Tapi yang penting kawasan-kawasan Tapah ni, yang penting dua perkara. Satu, dari segi pendidikan. Hanya pendidikan boleh menukar masa depan mereka. Betul. Itu betul. Dari segi legasi wakil rakyat, kalau saya bina dewan, mungkin ada orang lain boleh bina dewan yang lebih besar daripada apa yang saya bina. So ini tidak boleh jadi legasi. Tetapi melahirkan modal insan yang kompeten adalah amat penting. So dari segi kedudukan Tapah sedikit luar bandar, yang penting adalah dua perkara. Yang pertama, dari segi akademik, pendidikan. Okay, muka kita hari ini dari segi sekolah rendah, menengah sehingga UiTM di Parlimen Tapah yang telah dinaik taraf ikut keperluan semasa. Yang kedua, pendidikan TVET. Itu ada penting sebab 8 tahun akan datang kita akan menyempurnakan industri revolusi 4.0 di mana seluruh dunia akan ke arah automasi, digitalisasi, robotik, artificial intelligence dan sebagainya. Mungkin kalau 10 tahun akan datang kita duduk wawancara seperti ini, mungkin bahasa yang kita akan gunakan adalah jauh berbeza dengan apa yang kita bincang hari ini. Betul. Sebab tak pernah sebelum COVID kita tak pernah ingat ada ayat working from home. Betul. Ataupun kita tak pernah bayang makcik-makcik yang pergi ke umrah perlu isi borang melalui aplikasi. Hari ini ceramah-ceramah secara fizikal pun dah kurang. Semua buat online semua buat live. Ini adalah ke arah perubahan industri revolusi 4.0. Maka pendidikan TVET juga amat penting. Maka saya telah selain daripada sekolah rendah, menengah, UiTM ataupun program-program pendidikan. Selain daripada itu, saya juga telah memperluaskan untuk mengadakan program-program latihan kemahiran kepada warga Tapah. Sebab Tapah ni unik sikit. Saya ada lebih kurang 20,000 penduduk orang asli di Tapah. So maka pendidikan TVET ni adalah amat penting supaya mereka golongan luar bandar tidak tercicir daripada arus pembangunan. Maka kedua-dua ni telah disempurnakan di Parlimen Tapah. Hari ini warga Tapah dari segi pendidikan akademik mereka ada ruang. Pada masa yang sama sekiranya mereka perlukan pendidikan menambahkan kemahiran dan sebagainya masih ada ruang. Tambahan satu lagi peluang adalah melalui sukan. Dan hari ini kita lihat kita sempat membina kompleks sukan di Parlimen Tapah, melahirkan atlet-atlet Parlimen Tapah dan sebagainya. Ini adalah usaha di Parlimen Tapah dari segi pembangunan. Saya lihat Datuk Seri telah banyak melakukan pembangunan dan apa yang Datuk Seri sebut tentang aspek pendidikan di Tapah. Bagaimana pula cabaran parti-parti lawan di Tapah? Kali ini saya kalau dinamakan sebagai calon, kita lihat mungkin 4 atau 5 penjuru. Setakat ini yang dah dinamakan, saya kalau tak silap, PK dah menamakan calon dan pejuang dah menamakan calon, dan baru-baru ni saya lihat Perikatan Nasional telah menamakan calon. Termasuk saya dinamakan, dan 4 ada satu lagi saya dengar belum pasti lagi daripada barisan. Daripada Tapi warisan. ini saya lihat ini akan lebih kepada Barisan Nasional sebab saya lihat penyokong ataupun ahli-ahli Barisan Nasional terdiri daripada MIC, MCA dan UMNO tak ramai lari daripada kita. Walaupun 22 bulan kita pembangkang, mereka masih setia dengan kita. Betul. Maka kita punya penyokong tegak akan kekal sama. Dan dari segi jumlah undi yang Datuk Seri dapat pada PR14, saya anggap itu adalah satu jumlah yang tinggi, mengambil kira tsunami. Kan? Saya setuju sebab satu negara tumbang. Betul. Bukan satu negara tumbang. Betul. So mana-mana kawasan kita menang, saya anggap sebagai ini, kalau sekiranya saya bertanding PRU ke-15, ini akan menjadi penggal keempat. Betul. Dan mengikut pengalaman saya anggap PRU 14 yang paling teruk. Kita tengok, buka social media, jumpa kawan, jumpa siapa pun, semua nak jatuhkan Barisan Nasional. Betul. Sebab tertentulah. Tapi kini walaupun ada yang masih kritik kita di social media,
tetapi bukanlah seteruk seperti PRU 14. Sentimen tu jauh berbeza. Kalau PRU 14, Barisan Nasional dalam keadaan yang paling buruk, kita masih menang 59 kerusi. Dengan keadaan hari ini, saya percaya kita akan lebih baik daripada PRU 14. Datuk Seri, saya kira kita sebenarnya mungkin sudah hampir penghujung bicara nasional kita ini. Saya nak bagi peluang kepada Datuk Seri untuk barangkali memberikan pandangan dan peringatan kepada pengundi-pengundi luar sana yang akan turun pada 19 hari bulan 11 dan menentukan kerajaan manakah yang akan membentuk kerajaan. Parti mana yang akan membentuk kerajaan? Kita hari ini jelas kita lihat cara pembangkang bekerja keras. Dia nampak memang Barisan Nasional akan menang. Kalau contoh satu je, kalau PRU 14 yang dianggap sebagai Pilihan Raya yang paling teruk, kita masih dapat 59 kerusi dalam keadaan seperti ini. Dan hampir 30 kerusi kita kalah tipis. Dan pada masa ketika itu, pembangkang lebih kuat daripada sekarang. Dengan pelbagai fitnah, ada juga Tun M dan sebagainya dalam satu pasukan. Dan ini kita lihat mereka pecah empat. Mereka berpecah, betul. Berpecah empat. Dan kita lihat rakyat dah mula tak percaya dengan pembangkang. Mungkin walaupun ada penyokong-penyokong mereka ramai ke sosial media. Tapi apabila kita turun padang, kita lihat rakyat. Dan hari ini kita lihat penjawat awam. Penjawat awam telah dapat satu ajaran daripada pembangkang. Pengalaman mereka cukup pahit. Kalau Dato' Adnan cuba menghadap dengan penjawat-penjawat awam. Betul. Sebahagian besar, hampir saya anggap 80%. Saya dengar perkara yang sama. 80% dia punya pengalaman cukup baik. Mereka doa supaya apabila dalam saya masih ingat, saya masih jadi pembangkang. Dalam pemerintahan PH, apabila setiap kali saya berjumpa dengan pegawai-pegawai kerajaan yang sebelum dan kita tu, jumpa kita ke di mana juga, parlimen ke di mana-mana juga, Datuk silalah kembalikan Barisan Nasional. Kita tak tahan dengan PH. Betul. So saya percaya mereka rakyat Malaysia tidak mengulangi perkara yang sama. Sebab kita dalam keadaan cukup kritikal. Mungkin bulan Disember banjir. Bulan Disember banjir, kita tahu mereka tidak boleh menguruskan banjir. Betul. Contoh contoh yang terbukti adalah apabila Pulau Pinang menghadapi, jangan lupa sejarah. Betul. Apabila Pulau Pinang dilanda dengan banjir, Lim Guan Eng tak terus telefon Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi pada masa ketika itu minta bantuan. Dia panik, Saya tak tahu nak buat apa. Tak tahu Okey, ini jangan sekarang pilihan raya bulan 19 hari bulan. Kalau bulan 12 banjir, kita dah ada rancangan. Kita dah bincang pasal banjir dan sebagainya. Dan kita sedia, jentera kita sedia untuk membantu rakyat sekiranya banjir. Kita pilih kerajaan baru, mereka nak menentukan kedudukan mereka pun makan masa. Apatah lagi nak membantu rakyat. So, yang kedua, tahun hadapan adalah tahun penting. Kita perlu mengurus ekonomi kita. Betul. Kita perlu adakan sebuah kerajaan yang berpengalaman. Itu yang paling utama sebenarnya. Paling utama. So, saya merayu kepada rakyat Malaysia jangan buat kesilapan yang sama. Datuk Seri, barangkali ada juga peringatan untuk pengundi-pengundi Parlimen Tapah. Saya susah nak cakap lah. Saya serah-serah kepada pengundi Parlimen Tapah. Saya Sebab kalau saya calon baru tak apa. Saya dah 3 penggal. Betul. Hanya saya boleh katakan warga Tapah boleh menilai. Menilai prestasi saya sama ada saya betul-betul bantu warga Tapah atau tidak dan mereka menentukan. Saya nampak satu kenyataan yang cukup ikhlas, cukup baik daripada Datuk Seri kerana memberikan penilaian itu kepada pengundi. Biasanya orang akan minta merayu dan saya rasa rayuan telah pun dibuat pada banyak kali dan saya yakin pengundi-pengundi Tapah boleh menilai prestasi bukan saja di Tapah tetapi juga di peringkat negara. Berdasarkan apa yang berlaku selepas PRU 14, kita lihat kegagalan demi kegagalan, kejatuhan ekonomi dan cabaran yang Datuk Seri sebut tentang cabaran bencana alam, cabaran ekonomi. Inilah memerlukan kita mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Jadi kita bertemu lagi dalam bicara nasional, dalam topik-topik yang lain. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Terima kasih, Datuk Adnan. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.